Hedonisme atau hedonism ni? Hedonism ni satu kata hedonisme ni apa? Hedonisme Hedonism sebagai satu budaya suka berhibur, dan dunia ini adalah untuk dapat pleasure, kesenangan, tak ada hardship. Jadi mereka mengejar keseronokan di atas bumi ini. Dia punya matlamat kehidupannya untuk kesenangan dan juga keseronokan. Ism itu adalah suatu pengertian yang bermaksud kepercayaan yang dipegang dalam sebagai matlamat hidup seseorang itu. Kehidupan dan kesenangan atau pleasure, yang lebih mementingkan kehidupan dan kesenangan berbanding daripada memikirkan perspektif kekeluargaan, perspektif agama atau kesusahan orang lain. Kita mendengar perkataan hedonisme ni, apa yang terdetik di pemikiran saya adalah satu keseronokan ataupun satu keinginan untuk mendapatkan keseronokan yang berlebihan lah. Dia mahu mencari hiburan yang dapat melepaskan dia daripada sebarang tekanan, stres dan juga dan hedonisme ni dia bukan setakat seronok saja, tapi dia terlalu berlebihan. Hedonisme ni bila kita tak nampak sesuatu tu, ataupun kat mana kita letak kegembiraan kita adalah dekat tempat yang kita suka. So apa yang kita buat tu, matlamat ni adalah untuk kita dapat gembira. So mereka tak tahu pun apa yang mereka buat tu sebenarnya adalah satu hedonisme. Sebab hedonisme ni dia macam orang kata dia berlapis. Tak semestinya kita suka-suka ni terus jatuh hedonisme. Nampak yang itu hedonisme. Ini literally pandangan saya sebagai seorang peguam. Hedonisme ataupun hedonism yang digelar sekarang ini lebih mementingkan self-interest, sikap mementingkan diri sendiri, lebih membagikan diri sendiri. Jikalau ada pun kaum yang lain dan kaum-kaum yang bersama-sama dengan dia menikmati kesenangan, keseronokan. Sebenarnya konsep ini dia bertentangan dengan Islam. Kalau Islam, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Itu konsep asas kejadian manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni sebenarnya lahir, kita dah ada nilai yang Allah dah bagi dah, iaitu kita ni suka pada benda baik. Sebab Nabi Muhammad SAW sabda, kullu ni Adam yuladu ala fitrati. Setiap yuladu ala fitrah, setiap anak Adam lahir dalam fitrah, tapi selama dia suka benda baik. Fa abawahu yuhawidanihi. Dan kedua bapanya yang menjadikan Yahudi atau Yunasirani, menjadikan Nasrani, Kristian, ataupun Yumajjisani atau menjadikan Majusi, ataupun menjadikan dia, saya tambah sikit menjadikan dia LGBT, menjadikan dia plural, menjadikan dia liberal, faktor luar. Sebenarnya kita ni betul lah, tapi kalau terus ditekan dengan jahiliah yang bersistem ni, lama-lama kita buat kemeh, lama-lama kita buat rasa dia orang lah betul. Jadi kita akan larut. Kecuali orang yang ada iman, orang yang ada ibadah yang sahih, dan orang yang ada akhlak yang baik, yang akan kekal. Walaupun hidup dalam sistem yang harusnya kuat, dengan keburukan tu, dia boleh survive. Remaja ataupun kehidupan anak-anak muda sekarang ni, kita sangat terdedah dengan unsur-unsur barat. Dan masuk unsur-unsur barat ni unsur-unsur yang negatif lah, sebab daripada barat pun ada unsur-unsur positif yang banyak. Tetapi dia ada unsur-unsur negatif yang mewarnai dan meracuni pemikiran. Tambah-tambah sekarang kita dalam open space, langit yang terbuka sekarang ni, kita dapat info yang pelbagai. Kita boleh baca dalam internet, kita dapatkan daripada sumber-sumber yang pelbagai, yang sangat mudah. Dan perkara ini sebenarnya memberi kesan yang sangat segi kesan negatif yang sangat tinggi lah, sangat bahaya kepada anak-anak muda. Kita boleh pecahkan kepada dua lah, iaitu daripada segi materialistik, kebendaan, dan yang kedua adalah daripada segi maya, iaitu bila kita beradaptasi dengan new normal pasca COVID ini yang menyebabkan transisi ke alam maya ni makin jadi lebih cepat. Jadi apakah sebab kita sebelum pergi pada unsur tu? Sebabnya adalah pertama, tidak lain tidak bukan adalah pengaruh akan sebaya. Ini adalah
punca utama bagaimana Hinduisme ini boleh berleluasa dalam kalangan mahasiswa. Dan yang kedua adalah daripada segi kawalan tanpa sepadan melalui alam maya. Kita boleh lihat trend di mana setiap kali mesti akan ada trend kan. Ada musim-musim tertentu akan ada trend-trend yang menyebabkan anak-anak muda kita ni mudah untuk mengikuti. Kerana apa? Kalau tidak terikut, dia akan terlepas daripada apa orang kata kumpulan itulah. Maksudnya tak klik. Kalau kita lihat tadi macam saya katakan daripada segi material, unsur-unsur ni kita boleh lihat apabila banyak mahasiswa ni dia suka perkara yang mewah-mewah, yang cantik. Sebagai contohlah, ini berlaku berdasarkan pemerhatian saya dalam kalangan rakan-rakan saya sendiri. Mereka shopping berlebihan. Shopping, bazir duit, tapi perkara barang-barang tu tak pakai pun. Lebih-lebih lagi online kan. So berlebihan, bazir duit tapi perkara tu tak pakai. Yang kedua adalah suka bermewah-mewah, suka lepak di tempat yang orang kata have. Untuk pergi studikan Starbucks air sampai RM20. Itu adalah bentuk hedonisme. Walaupun pahit ditelan, ada mungkin rakan-rakan kita yang memang suka lepak di Starbucks. Contohnya kan, orang nak dapat pelajar kita nak dapat duit, mereka jual rokok. Dengan duit tu mereka gembira betul. So disebabkan nak duit, nak gembira dapat duit, mereka sanggup jual rokok. Padahal benda tu salah. Dan semestinya kat sini kita nampak niat tu tidak menghalalkan cara. Walaupun dengan cara tu kita dapat gembira, kita dapat lepaskan apa segala nafsu kita, tapi kita kena ingat yang kalau cara tu salah, ini tetap salah. Walaupun kita dapat duit kan, tapi benda tu salah. Dalam aspek kekayaan, mencari kekayaan. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, anak-anak muda dia cuba cepat untuk, kalau kita perasan dalam sama ada dalam media sosial dan sebagainya, banyak unsur-unsur untuk kita mendapat kekayaan yang segera. Ini satu perkara yang kita kena hati-hati. Maksudnya kita dimomokkan dengan kekayaan duit yang banyak, kemewahan, tanpa kita memikirkan tentang halal haram, dan kita akan terjebak dalam rasuah untuk dapatkan duit yang banyak. Kita terjebak dalam aspek perjudian. Contoh dalam sekarang ni sistem sistem pelaburan saham dan sebagainya. Kadang-kadang perkara itu dia melanggari batas syariah, bukan syariah comply. Tetapi kita, sebab kita nakkan kekayaan tersebut, kita akan cuba dapatkan tanpa kita mengambil kira tentang halal dan haram. Rasuah dan sebagainya itu pun bagi Fizi, itu pun adalah salah satu akar umbinya hedonisme, di mana kita sanggup dapatkan duit, dapatkan perasaan gembira walaupun cara itu salah. Rasuah, sebab rasuah ni kalau kita lihat kan, pelajar-pelajar kita ada juga yang majlis wakilan pelajar macam Fizi kan, kami didedahkan dengan pelbagai macam promotion daripada pihak luar, syarikat luar dan sebagainya. So kalau sekarang pun kami dah start ambil rasuah. So contohlah ada syarikat yang nak masuk dalam universiti kita kan, masuk dalam universiti kita, lepas tu kita sanggup nak biarkan walaupun syarikat tu contohlah tidak berkualiti, ataupun servisnya adalah servis yang pun sama hedonisme, gelap ke ataupun sebagainya, ataupun arak ataupun sebagainya, dan kita sanggup perjuangkan disebabkan mereka bagi wang ataupun pangkat dan sebagainya. So, okey, kita harus faham sebenarnya apa yang ditokongi oleh negara kita berbandingkan negara barat ya. Negara kita lah merupakan negara Islam. Apabila kita memahami konsep apa negara Islam ni, ialah kita hanya menerima sesuatu yang berpaksikan kepada taklifan di bawah Al-Quran dan juga perundangan kita ya. Ada sama ada penal code atau apa-apa saja yang menggaris panduankan berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan antara sama kita. Apabila kita sebut LGBT, jika kita lihat dari segi penal code dan juga Al-Quran, memang tidak ada yang perkara ini dianggap sebagai satu jenayah. Tidak boleh dilakukan kerana tidak boleh diterima akal. Orang sesama sejenis ya, indulge in a sexual relationship sama sendiri. Di Malaysia kita tak boleh terima perkara begini. Barat lain, Barat tidak ada berpaksikan konsep keagamaan yang begitu kuat. Di Malaysia lain, kita ada berpaksikan bahawa Islam itu satu dan kita harus memastikan bahawa tidak berlaku
seksual sebegini. Sebab LGBT, pluralism semua ni dia akan bawa kepada penentuan baik dan buruk itu adalah pada manusia. LGBT, gay, lesbian, perkahwinan sejenis ni di Amerika dulu yang tak sebagai penyakit mental, tapi kini semua negeri di Amerika Syarikat menjadikan dia sebagai legal, menjadikan perkahwinan sejenis ni legal. Boleh kahwin dengan US, laki-laki boleh, sah secara undang. Dulu orang kata ni gila, penyakit mental. Sekarang ni dia legal kecuali di 2 state saja yang masih melarang benda tersebut. Jadi macam mana dulu boleh haram, sekarang boleh halal? Siapa yang tentu halal haram ni? Manusia punya. Manusia yang tentukan halal haram ni. Kalau manusia yang menentukan halal haram, saja manusia adalah Tuhan. Dalam Islam kita tak macam tu. Penentu halal haram adalah Allah SWT. Sebab ilmu Allah maha luas. Allah tahu mana baik mana buruk. So dia tak berubah, zaman ke zaman berubah mana ada. Indonesia bila berpaksi, dia cuba berpaksi dalam kalangan masyarakat kita, dia cuba membuka minda masyarakat melihat bahawa perkara ini adalah perkara biasa. Ia adalah satu jenis keseronokan saja, bukan berpaksikan pada misi mahu kekal. Sedangkan pada hakikatnya bila kita lihat dari segi jauh, di barat dah boleh sesama mereka boleh berkahwin, diiktiraf sebagai suami dan isteri. Di Malaysia tak boleh. Ya, kita mendukung agama Islam dan agama lain di Malaysia tidak membenarkan perkara ini berlaku. Saya cabar di luar sana, tunjukkan satu agama di Malaysia ini menunjukkan bahawa kita boleh terima LGBT. Memang tidak ada. InsyaAllah saya rasa tidak ada. Baik daripada segi kaum Cina, kaum India, Kristen, tidak akan mengiktiraf perkara ini. Perjudian, minum arak, kan? Sekarang kita tengok ada setengah di kalangan anak remaja mungkin kadang-kadang tanpa menghiraukan, tanpa rasa sensitiviti seorang Islam, kita sanggup minum minuman yang haram, minuman yang memabukkan, kan? Lebih untuk keseronokan yang sementara. Kemudian kita juga kalau kita tengok sekarang ni dalam aspek yang lain, dari segi pemikiran yang dia cedok daripada barat, bagi dia itulah keseronokan yang abadi, kan? Apabila dia dapat daripada sumber-sumber filem dan sebagainya, kan? Kita tengok dalam macam-macam channel lah. Dan bagi dia nak tiru apa yang barat buat. Bagi dia itulah kemodenan. Bagi dia itulah yang disebut sebagai civilization, ketamadunan. Tetapi sebenarnya lari daripada lunas-lunas Islam. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, kalau kita tengok sekarang ni anak-anak remaja yang kita nampak gaya hidup yang suka berfoya-foya, kan? Gaya hidup pergaulan bebas, kan? Tanpa batas, duduk serumah laki-laki perempuan yang bukan mahram. Banyak berlaku, kan? Bagi dia itu biasa, kan? Itu belum lagi kita tengok dari segi meninggalkan perkara-perkara yang wajib, solat dan sebagainya, kan? Dan akhir sekali dia ada timbul pemikiran, dia ada sampai ke peringkat dia akan jadi, dia liberalkan semua. Maksudnya bagi dia orang lain boleh buat, saya pun boleh buat. Kita ada seperti yang saya sebut tadi, kita ada sempadan dia, kita ada hak dia. Ini boleh, ini tak boleh. Itu masalahnya. Apabila dia melihat kepada hak asasi, maksudnya ini hak saya. Orang lain tak boleh kacau. Ini hak saya. Sedangkan hak tuntutan yang dia minta itu sebenarnya sampai ke peringkat dia telah melanggar batas-batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Balik pada kita, apa kesan dia? Kesan dia sebenarnya sangat luas. Tambah apabila kita dimampukan dengan kesenangan, kita tak fikir pun tentang faktor agama. Kita tak stable, kita tak patuh, kita tak pentingkan agama pun. Bila keagamaan tidak terbit dalam hati kita, ya, semua undang-undang kita langgar. Baik undang-undang Allah SWT atau Tuhan ataupun undangan negara, kita langgar. Kita tak kira pun. Nombor dua, dari segi sikap kita sendiri, kita tak ambil berat pun self interest kita,
Itu kita dari salah satu agama kita harus pentingkan diri kita dari segi kesihatan, sebab kita tak penting sekarang. Kita pentingkan kesenangan. Kita terjebak pula dengan LGBT, kita terjebak pula dengan dada, kita terjebak pula dengan pergi pusat hiburan, kita terjebak pula dengan perjudian. Ini semua yang menimbulkan kesenangan, happy je. Tapi akhirnya kita bila kita terjebak dengan LGBT, jadilah AIDS. Jadilah penyakit-penyakit yang terbit daripada seksual, jadi sama. Apa berjudi, habislah harta benda kita. Daripada bahagia jadi derita. Kita pergi pusat hiburan, daripada tak kenal dadah, kita kenal dadah. Kita anggap ini semua happy. Akhirnya kita akan mati akibat dadah. Ini saya kata kesan kita tak pernah fikir. Ini saya katakan baiklah kita fikir terlebih dahulu. Ini kesan dia. Bila kita berhibur tanpa ada kawalan, dia akan menyebabkan tujuan hidup kita ni adalah semata-mata berpaksi kepada hiburan, kegembiraan. Kita tidak mahu dibebani oleh stres, kita tidak mahu dibebani oleh tanggungjawab. Dan apabila hedonisme itu dijadikan budaya ataupun cara hidup kita, perkara pertama yang memberi kesan kepada seorang itu adalah dia melahirkan individu yang kurang rasa bertanggungjawab. Dia tidak mahu ambil responsibility, dia tidak mahu berpartisipasi, mengambil amanah dan sebagainya, kerana rasa stres, tidak berhibur. Dan perkara ini berlaku kalau kita tengok dalam situasi pada penyertaan anak-anak muda dalam kelab-kelab belia ataupun persatuan. Apatah lagi bila COVID ni, banyak yang menyendiri, lebih suka berseronok sendiri kan, tanpa bergaul dengan masyarakat. Ini adalah contoh-contoh budaya hedonis malah, sebab dia tak nak ada satu bebanan atas bahu dia. Dan yang kedua, apabila tak ada suka tanggungjawab dan ada beban, dia boleh wujudkan ego tadilah. Ego iaitu sikap terhadap diri sendiri saja. Dia memikirkan keseronokan dan kepentingan diri sendiri. Dia tidak kisah pasal orang lain. Orang lain punya masalah, dia boleh biarkan dia selesaikan. Yang penting kita berhibur seronok, tak nak ada tension, nak happy. Itulah. Itu apabila hedonisme yang terlalu banyak. Perisai kepada jahiliah bersistem ini adalah satu akidah yang kuat, tauhid yang kuat, yang berpegang dengan, yang percaya bahawa Allah SWT adalah Tuhan yang akan menghisap kita pada setiap amal kita di dunia ini. Lalu akan tercerminlah di situ baik dan buruk. Ada putih, ada hitam, sebab ada juga neraka. Kalau tak ada syurga neraka, bumi ni, kata bumi tak ada baik buruk lah. Sebab ada syurga neraka lah ada baik buruk. Justru dengan kefahaman kepada Allah SWT yang maha memberi balasan, dengan kefahaman tentang wujudnya syurga dan neraka, dengan kefahaman wujudnya hereafter, maka umat Islam boleh bertahan dalam sistem ini. Yang kedua, umat Islam juga nak bertahan, dia kena kaji falsafah jahiliah ini sampai ke akarnya supaya dia tak tertipu. Kalau tidak, kita nampak benda tu macam baik, sebenarnya dia ada bau-bau liberalism. Kita tak perasan, kita baik pada anak kita, lama anak kita tengah. Justru umat Islam perlu mengkaji sedalam-dalamnya sampai takat falsafah, akar falsafah tu. Daripada mana datang falsafah LGBT ni? Daripada mana datang liberalism ni? Daripada mana datang pluralism ni? Perlu mengkaji mereka sampai ke IC mereka dan alamat rumah mereka. Maksud saya, siapa yang pertama guna perkataan ni? Daripada mana dia datang? Apa pengalaman hidup dia sehingga melahirkan falsafah ini dalam tulisan-tulisan mereka? Kena kaji sampai situ supaya tuan-tuan boleh counter satu demi satu apabila tuan-tuan berhadapan dengan falsafah ini di universiti ataupun dalam buku-buku yang tuan-tuan baca. Kena kenal jahiliah ni supaya tak kena tipu. So itulah dua kaedah yang bagi saya boleh menyelamatkan Islam pada hari ini. Allah.